بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk kita meneruskan surah yang ke-83 daripada juz yang ke-30, iaitu surah Al-Mutaffifin. Surah yang amat penting untuk kita fahami, kita sebagai orang yang berniaga, sebagai seorang pembeli dalam kehidupan kita, kita ingin mengambil pelajaran daripada surah yang amat istimewa ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz Faz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz Faz? Surah hari ini Allah Mutaffifin ya, dekat sangat Ustaz ya. Allah. Dan kita alu-alukan nanti. Betul. Kalau ada rakan-rakan kita yang akan hadir ke studio yang bertuah Ustaz ya. Yang hadir bersama, harapnya tuan-tuan yang mungkin ada kelapangan dapatkan maklumat ya, akan diumumkanlah ya, insya-Allah untuk bersama. Dan pada hari ini kita ingin meneruskan agenda kita untuk mendalami hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kepada halaman 588 ya, tetapi kita awalkan dengan ayat pertama daripada surah Al-Mutaffifin. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman ataupun surah Al-Mutaffifin. Daripada ayat yang pertama hingga ke-6 kita akan melihat kepada pengenalan tentang celaan Allah kepada mereka yang mutaffifin. Kita akan lihat bersama, diikuti pada ayat 7 hingga 17, kitab catatan keburukan dan kisah orang yang derhaka diletakkan di sijin. Apakah sijin? Nanti kita akan sama-sama lihat. Satu lagi pada ayat 18 hingga 28, kitab catatan kebaikan dan keadaan orang yang berbakti di Aliyyin ya, satu lagi nama ya, rekod amalan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan seterusnya pada ayat yang ke-29 hingga akhir surah Al-Mutaffifin, kejahatan dan penghinaan bagi mereka yang mujrimun, pendosa terhadap orang beriman. Apa jadi ya, apa yang berlaku oleh orang beriman kepada pendosa, mereka yang mengacau, mengganggu orang-orang beriman ketika berada di dunia. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 21 daripada surah Al-Mutaffifin, memulakan majlis kita pada hari ini My Quran Time bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga hari ini di penghujung ini Allah Subhanahu Wa Taala terus mempermudahkan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian untuk terus bersama dengan Al-Quran, dapat baca dengan baik, dapat mengenal pasti tajwidnya dan dapat memahami isi kandungnya. Allahu Akbar. Kita tadabbur setiap hari bersama dengan Al-Quran. Baik, jadi insya-Allah untuk permulaan ini kita nak mula membaca Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-21. Dan nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-14. Pada ayat yang ke-14, kalau kita perhatikan kat situ dia ada huruf sin di atas huruf lam. Kallabal tu.
Kenapa tu dia tersilap tulis ke tak? Itulah simbol bagi saktah. Saktah, Ada 4 tempat di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Mutaffifin, satu lagi dalam surah Al-Qiyamah. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin dan juga dalam surah Al-Qiyamah, sayugia ataupun afdal kita baca dengan wasal. Kita sambung bacaan. Jadi apabila kita sambung bacaan, maka elok ataupun afdal juga kita baca dengan saktah. Apa dia saktah ni? Berhenti seketika bacaan kita tanpa mengambil nafas. Kan? Adapun 2 tempat lagi tadi dalam surah Al-Kahfi dengan surah Yasin, yang tu afdal waqaf. Maka bila baca dengan waqaf, maka tak perlu saktah lah, ataupun tak baca dengan saktah. Adapun hari ini ayat 14 surah Al-Mutaffifin, kita akan baca dengan bacaan wasal dan kita akan baca dengan saktah. Berhenti seketika sekejap tanpa mengambil nafas. Mari kita cuba insya-Allah. Kita cuba dulu dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. Ataupun nak tukarlah. Boleh Ustaz. Kita cuba ras lah. Tegas sikit. Tegas sikit. Tegas sikit. Pasal ini berkaitan dengan penegasan pada orang-orang yang berbuat bahaya Ustaz. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب
يشهده المقربون يشهده المقربون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 1 hingga 21. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang membacakan surah yang amat-amat menggetarkan kepada kita semua bila Allah memulakan Ustaz ya dengan wailul lil mutaffifin, iaitu kecelakaan yang besar, malang dan juga satu kutukan Allah kepada satu golongan yang dinamakan mutaffifin. Siapakah mutaffifin? Ya, kalau kita tengok perkataan taffifi ini maksudnya ialah berkaitan dengan dia kalau dia apa Ustaz ni? Dia kalau dia bagi, dia bagi kurang, kalau dia minta lebih. Ya, secara ringkasnya. Jadi Allah terus menceritakan tentang perkara ini lebih jelas pada ayat yang kedua, alladzina idzaktalu, apabila mereka menerima sukatan ya daripada manusia, atas manusia, bukan daripada manusia, yastaufun. Biasanya Ustaz ya, bila cakap tentang iktalu ini sepatutnya minan nas, menerima timbangan daripada manusia. Tetapi mereka ini Allah kata bukan iktalu minan nas, alan nas. Ya, dia akan tekan orang lain. Dia kalau contohnya dia beli barang, dia dah dapat harga katakan RM2, dia akan tekan peniaga itu, dia pembeli, dia tekan peniaga itu untuk dia dapatkan yang lengkap, yastaufun. Lepas tu dia minta lagi, istilahnya tawar menawar sampai orang tu terduduk. Ya, terduduk. Ini adalah sifat mutaffifin. Dan ia kepada siapa? Kita lah Ustaz, pembeli. Kalau kita ni membeli sesuatu, kita jangan sampai kita ni kalau nak menerima, kita tekan orang lain, tawar sampai tak ingatnya ya. Tetapi bila berjual, wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Kalau nak bagi pada orang lain, kalau katakan nak berjual, dia akan bagi kurang Ustaz. Janji sepatutnya dapat 2 kilo, dia bagi 1.99 kilo. Mutaffifin ini bukannya buat yang besar, dia kurangkan sedikit-sedikit sahaja, dan ianya merangkumi perkara yang nampak ataupun tak nampak. Contohnya kalau kita jual Ustaz ya, kita nampaklah kita beli apa tembikai ke ataupun durian ke, dia kurangkan. Itu satu. Tetapi yang tak nampak ialah bagi pekerja-pekerja, janji 8 jam ya, dibayar gaji 8 jam tapi dia buat kerja 7 jam 58 minit. 2 minit itu dinamakan orang yang mutaffifin. Maka Allah menyatakan celaka ataupun malang, dan wil ini adalah nama neraka kepada mereka yang mengambil ringan perkara yang dia curi sikit-sikit Ustaz. Sikit-sikit. Kalau curi banyak tu namanya pencuri. Tapi kalau curi sikit-sikit ini dinamakan sebagai mutaffifin. Dan ini adalah peringatan untuk saya kepada tuan-tuan sekalian, ketika kita membeli, ketika kita bekerja, apa-apa saja transaksi ekonomi, Allah nyatakan di sini jangan sampai kita minta lebih-lebih ya, tetapi bila beri, kita beri kurang daripada apa yang dimaklumkan. Ada yang bagi servis Ustaz ya, untuk servis internet contohnya, dia suruh bayar 2 tahun. Tetapi kalau off ataupun down 3-4 hari, dia buat dono je kan, dan dia tak ada rebate ke, tak ada pulang balik, bayar penuh juga, lambat kena potong. Orang-orang ini digelar sebagai mutaffifin, dan Allah menyatakan di sini mengapa jadi begini orang-orang begini. Allah nyatakan pada ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Mereka ini tidak yakin, mengira bahawa mereka tidak dibangkitkan di akhirat, bawa duit haram masuk ke dalam rumah ya, kemudian dia bagi makan anak isteri, dan dia rasakan dia kaya, bisnes dia maju, bonus dia berlipat kali ganda. Dia tidak akan dibangkitkan di hadapan Allah, ditanya tentang kekayaan yang ada itu tidak bermakna sama sekali ya. Jadi ini adalah ayat yang kelima, liyaumin azim, hari kebangkitan itu adalah hari yang azim, yang besar, yang sepatutnya bagi orang yang sensitif Ustaz ya, dia akan rasa bahawa alamak, saya kuranglah bagi masa untuk tempat kerja saya, ataupun saya ada terkurang, saya kena top up balik semula, ataupun saya rasa bahawa ketika saya beri itu saya bagi lebih sikit berbanding saya kurangkan. Perkara-perkara tersebut adalah bagi mereka yang mengetahui hari akhirat itu adalah azim. Tetapi bagi manusia, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada ayat yang ke-6, pada hari itu semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Ada yang suka tipu ni Ustaz kan, dia kata kita ni tak apa, kita pandailah nak kelentong orang dan sebagainya. Tetapi bila sampai pada waktu ini, semua akan bangkit
dan manusia yang ditipu tadi pun akan dakwa Ustaz. Masya-Allah. Akan amat menakutkan kan, yang kena makcik-makcik yang tak tahu apa maksud istilah-istilah tu, yang dia tanda tangan untuk dapatkan servis telefon ke air ke elektrik dan sebagainya. Orang-orang ini, makcik-makcik ini, anak-anak kecil ini akan mendakwa, akan bangkit di hadapan Tuhan sekalian alam. Dan pada waktu itu apakah yang berlaku bagi mereka yang fujar, yang membuat jenayah ini, menipu kecil-kecilan. Menipu kecil-kecilan kan ya. Kalau pencuri, perompak itu kita tahu dah dia berbilion-bilion dia curi. Tetapi kalau pada ayat yang kita bincang tadi, Allah kata pada ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan amal mereka ini di kalangan penjenayah ataupun penderhaka ini ada pada sijjin. Apa itu sijjin? Pada ayat yang ke-8 Allah membawa penekanan pada perkara ini. Sijjin ini adalah kitabum marqum, buku catatan amal yang tidak boleh padam Ustaz. Marqum ini maksudnya dah tetap. Ya, apa yang dibuat sama ada yang baik tak baik, tetapi bagi golongan fujar ini yang berbuat masalah dalam ekonomi, yang sampai menipu sana sini ini, Allah katakan bahawa catatan mereka itu akan letak dalam kitabum marqum, dan malanglah pada hari itu kepada mereka yang mendustakan. Ya, mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan, mendustakan Allah, mendustakan kepada peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih daripada itu Allah kata pendustaan pada hari kiamat itu pada ayat 11, allazi yukadzibu nabiyaumiddin. Mereka ni tak kisah Ustaz ya. Dia baca je Malik Yaumiddin, tetapi dia tipu orang tu samba je. Dia rasa macam alah orang bukan tahu pun. Kan, tetapi kita kena ingat bila kita baca Malik Yaumiddin, Allah yang penguasa hari pembalasan tahu dan akan tanya, macam mana kamu dapat 2 sen tersebut, macam mana kamu dapat 2 juta tersebut, bagaimana kamu dapat kekayaan tersebut, apa yang kamu dah beri kepada klien ataupun pelanggan. Semua itu adalah orang yang ada mindset Yaumiddin, dia rasa tak selesa Ustaz. Dia takut nanti alamak kalau Allah tanya gaji saya ni macam mana nak jawab. Perasaan-perasaan itu adalah orang yang masih ada iman, bukan yang mendustakan. Pada ayat yang ke-12 Allah nyatakan wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, iaitu dan mereka tidak mendustakan kecuali kerana mereka ini mu'tadin athim. Apa maksud mu'tadin? Mu'tadin ni Ustaz, dia melampau. Dia melampau. Dia kalau dia dengan orang dia suka melampau. Ya. Dan athim ini ialah dia suka buat dosa bukan sekali dua, tapi dia dah biasa. Bila dah biasa macam ni, dia rasa tipu orang tu samba je lah. Memang bisnes saya ni memang jenis tipu orang. Kan? Kalau kita jujur sangat, macam mana kita nak untung? Allah. Itu. Ya. Dan kesan daripada amalan mereka ini, ayat yang ke-13 dan ayat 14. 2 perkara yang kita harapkan jangan sampai ia terkena kepada kita. Ayat 13 dan 14 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, gerun lah kita dengar kadang-kadang sehingga alah posen je pun, betul, bahkan 5 sen je pun kan, tapi itu semua akan dilihatkan dalam apa tadi kitab ada kan sampai sijin ya. Sijin. Ya Allah, subhanallah tabarakallah. Baik, kita ulang bacaan ayat 13 dan 14. Sekali lagi kita jumpa ayat 14 untuk kita praktikkan saktah, berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Mari kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-13 yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Macam mana boleh jadi begitu Ustaz ya? Satu, kita kena faham bahawa mereka ini mu'tadin athim. Mu'tadin ini melampau, apa-apa saja nak melampau, nak untung melampau-lampau, dan dia tidak mahu untuk mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, athim ini ialah bila ada orang kata buat baik Ustaz ya, dia cuba elakkan kebaikan.
Jadi kalau orang kata jomlah kita jujur dalam perniagaan, kita tolong orang apa sebagainya, dia akan mengelak. Tapi bab-bab yang dia buat bab tak baik, nak kenakan orang, menzalimi orang lain, nak untung lebih, yang itu dia ambil. Itu namanya athim, ya. Jadi Allah menyatakan kesan daripada mu'tadin athim ini, bila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka akan bangkang ataupun tolak dengan apa? Alah, ini cerita dongeng je lah, asyik baca Quran, dia cerita Nabi, cerita itu, cerita ini. Dia merasakan bahawa segala peringatan itu tidak berkesan, Ustaz. Yang penting saya nak untung. Pasal dia dah terlampau banyak sangat melampau dan berbuat dosa, jadi hati itu, kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim, ada karat dalam hatinya disebabkan apa yang mereka buat. Jadi bahaya, Ustaz ni, kalau kita ambil enteng ketika kita berjual beli, kita minta lebih-lebih daripada pembeli, ataupun ketika kita memberi sesuatu, kita bekerja ataupun kita berniaga, kita tak bagi apa yang sepatutnya, dia menyebabkan hati jadi tertutup, Ustaz. Ya, rupa-rupanya cara kita bekerja setiap hari itu akan menyebabkan ayat-ayat Quran boleh terhalang daripada kita, malah kita merasakan tak selesa. Alah, ingat-ingatlah ayat Quran kan, ini cerita lama ni, zaman Nabi boleh, perkataan itu boleh muncul. Hati itu akan jadi degil dan keras disebabkan oleh dosa mu'tadin athim sebentar tadi. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu rana, ya, iaitu sesuatu yang menutup, sekali disebut di dalam Al-Quran, dan itulah yang muncul selepas saktah dalam ayat yang ke-14 sebentar tadi, iaitu karat yang menutupi hati. Mengapa jadi begitu? Kerana rupa-rupanya selama ini sudah biasa melampau dan berdosa dalam bab-bab ekonomi, dalam bab transaksi sesama manusia. Bagi semua pekerja-pekerja, semua ayah-ayah, ibu-ibu yang bekerja, bershopping, ya, jaga betul-betul, ikut teknik surah Al-Mutaffifin, jangan minta melampau-lampau, beri kurang daripada apa yang ada, khawatir ia mengeraskan, menutup hati kita. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Pandangan itu, mata hati, mata hati itu, ya, Allah nyatakan tadi bahawa kalau selalu sangat kita mengambil enteng tentang transaksi ekonomi, kita berjual beli, bekerja, Ustaznya, akhirnya hati itu akan terhijab. Allah, ya, terhijab, tak perasan. Ingatkan pasal tak baca Quran kan, tapi rupa-rupanya Quran itu sepatutnya memberi kesan pada hidup kita lah, Ustaz. Tambah-tambah kita dah berada di akhir-akhir ini, ataupun banyak dah sebenarnya kita telah baca, kita telah kaji, kita telah belajar sedikit sebanyak. Moga-moga hati kita terus bersinar, bercahaya dengan nurul Quran, cahaya Al-Quran, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita nak mencantikkan lagi ataupun kita nak memperelokkan lagi bacaan kita, pastinya kita nak ulang kaji apakah hukum tajwid yang perlu kita beri perhatian. Antaranya iaitulah menyempurnakan hukum mad yang terdapat dalam ayat yang ke-32. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dalam ayat yang ke-32 ini ada 1, 2, 3, 4 mat yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama sekali kita jumpa qalu. Jika kita baca sambung dengan inna tu, maka dia akan jadi mad jaiz munfasil, baca 4 atau 5 harakat, qalu. Kemudian kita jumpa kalimah haula'i, ha mad jaiz 4 harakat.
ataupun 5 harakat. Ula itu mad wajib muttasil, kena hati-hati, kena baca 4 atau 5. Maksudnya tak boleh kurang daripada 4. Sekiranya ha tu kita baca dengan 5 harakat mad jaiz, maka la tu kita tak boleh baca 4. Maksudnya kita tak boleh baca rendah daripada mad jaiz kadar dia. Sebab mad wajib tu dia lagi tinggi kadar mad dia kan, ataupun lebih, kita kata macam kalau Islam mudah faham, lebih gedebel lah. Contoh bukan itu istilah yang sebenarnya. Tapi sama ada sama ataupun lebih tinggilah daripada kadar 4 harakat. Kemudian itu 3. Yang keempat iaitulah la dhalun. Itu mak apa? Cuba jawab. 1 2 3. Bagus. Subhanallah. Boleh kongsikan dekat ruangan komen. Jawapan dia ialah mad lazim kalimi muthaqqal. Huruf mad, alif tu huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu atau bertemu dengan sabdu atas huruf lam tu, maka dia kena baca 6 harakat. Tak ada diskaun. Mesti kena baca 6 harakat. La dhallun. Jadi kena hati-hati. Dan yang terakhir lun tu mad alif lisukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dapat kita praktikkan ataupun dapat kita perhalusi bacaan kita. Moga-moga bacaan kita bacaan yang baik. Selamat insya-Allah taala. Selamat mencuba, selamat menyemak dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk sama-sama Ustaz ya, kita membaiki bacaan kita, dan sudah tentunya bacaan kita ini akan memberi kesan kepada kefahaman dan juga amalan kita seperti mana yang kita harapkan Ustaz ya. Kita makin dekat dengan Allah, bukan pada ayat yang ke-15 itu, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun ya, mereka itu terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Allah. Kerana apa? Kerana mereka memandang enteng kepada peringatan daripada al-Quran. Dia kata alah ini semua dongeng semata-mata, dan akhirnya pada hati itu ada karat yang menutup sehingga kan terhijab, dan akhirnya dihantar ke Al-Jahim pada ayat yang ke-16, mendapat azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang berlaku di neraka itu disampaikan pada ayat 17 Ustaznya. Perkataannya ialah yuqal hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Akan dikatakan pada mereka, inilah yang kamu dustakan selama ini. Apa yang didustakan? Tentang hari akhirat ya, tentang saya ni buat bisnes jelah, apa kaitan dengan akhirat pula? Dia tidak dapat mengaitkan dengan perkara tersebut, padahal sebenarnya mereka tahu bahawa semua ini akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan orang yang baik, yang betul-betul menjaga, tidak mahu menipu takaran ataupun timbangan ataupun masa untuk bekerja di office, di pejabat masing-masing? Allah kata mereka ini kitab al-abrar berada pada illiyin. Ustaz, apa illiyin ini? Allah kata iaitu kitabun marqum, sama seperti sijin ya, kitab yang tidak boleh dipadam, semua catatannya tidak dipadam. Yashhaduhul muqarrabun, dia diperhatikan oleh yang dekat, iaitu malaikat yang dekat dengan Allah ya. Malaikat-malaikat tengok tu, oh dia bagus ni catatan, sikit 1 sen pun, tempat kerja 1 minit pun dia ni jaga, kerana telah dicatat oleh katibin ataupun oleh malaikat yang kiraman katibin. Maka akhirnya Allah kata apa? Ayat yang ke-22 hingga 34 ya, ataupun sampai hujung Ustaz ya, 36 kita baca untuk kita memahami bagaimana ganjaran bagi mereka yang betul-betul sensitif masa di pejabat ataupun ketika membeli belah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita dari ayat yang ke-22 sehinggalah ke akhir surah Al-Mutaffifin di halaman sebelah ini, iaitu sampai ayat 36. Insya-Allah taala moga-moga apa yang kita telah belajar sampailah ke ayat yang ke-21 tadi memberi pengajaran dan peringatan kepada kita insya-Allah taala. Kita sambung ayat yang ke-22 sehingga akhir insya-Allah dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-22 hingga 36 Ustaz ya. Di bahagian kedua surah Al-Mutaffifin ini Allah membawakan tentang al-abrar, orang yang sentiasa berbuat bakti kerana mereka menjaga hubungan transaksi ekonomi ya, ketika bekerja, ketika berjual beli. Maka Allah menyatakan lafi naim. Telah kita jumpa sebelum ini istilah abrar ini berada dalam keadaan nikmat Ustaz ya, bukan sekadar di akhirat tetapi mereka sudah pun bermula di dunia ini, walaupun mungkinlah mereka tidak sekaya orang lain tetapi mereka sudah pun mendapat nikmat berbuat amal soleh, menjaga tata cara dalam ekonomi dan juga berjual beli. Apakah yang berlaku pada mereka ini bila mereka sampai di akhirat nanti? Alal araiki yanzurun, mereka berada di pelamin-pelamin Ustaz. Maksudnya di singgah sana dan mereka boleh melihat ya, melihat apa? Melihat keadaan sekitar mereka, kenikmatan yang ada. Kalau di dunia ini mereka mungkinlah tak dapat banyak nikmat, mereka diberikan peluang itu di akhirat kerana apa?
kerana mereka sudah pun memilih jalan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-24 ya, Allah menyatakan mereka mengenali kepada kamu dapat mengetahui pada wajah mereka itu nadrah, Ustaz. Nadrah ini maksudnya apa? Gemerlapan, ceria, gembira, penuh dengan kenikmatan, ya. Mereka ceria gembira. Dan pada ayat 25 itu mereka diberikan minum, ya, bukan ambil minum tinggi. Dalam surah Al-Insan pun kita jumpa, ya, diberikan minum min mir rahiqim makhtum. Masya-Allah. Apa maksud rahiqim makhtum ini? Iaitu satu kendi, Ustaz, ya. Kendi yang tertutup, di dalamnya ada arak. Kalau di dunia ni tak boleh minum, kan? Arak, dan ianya berbalut. Makhtum itu tertutuplah, ya, tertutup. Dan tutupnya itu pada ayat 26 daripada misk, daripada istilahnya kasturi. Dia kalau orang Arab tu dia ada kendi daripada kulit, dia punya tutup tu daripada kulit. Kadang-kadang kulit tu berbau sikit. Tapi kalau di akhirat nanti Allah bagi tutupnya pun dah berbau wangi, apatah lagi isi dia. Subhanallah. Ya. Jadi ini adalah puncak kemewahan. Biasanya siapa yang ada perkara ini? Orang-orang kaya. Betul. Yang suka menipu tu, kan. Kalau orang kaya tak menipu, okey, tapi kalau di kawasan Arab itu, di Mekah itu, mereka yang kaya ini ramainya, bukan semua, ramainya itu adalah mereka yang kalau berniaga dia tipu orang, ataupun kalau dia minta daripada orang, ataupun dia beli daripada orang lain, dia minta lebih-lebih, ya. Maka Allah kata kalau orang abrar tidak terlibat dengan jenayah ini, ya, maka orang ini diberikan tempat minum pun adalah yang amat mulia. Wa fi dzalika falyatanafasal mutanafisun, iaitu silalah bersegera, berlumba-lumba untuk mendapat nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat tadi, Ustaz, ya, menjadi abrar, yang dapat tengok pelbagai nikmat dan juga minum di tempat yang mulia. Semua ini sila kejar, ya. Tak payahlah, kata Hamka dalam tafsirnya, dia kata janganlah tindih menindih, tanduk menanduk, istilahnya, ya. Maksudnya apa? Wah, saya nak pangkat, silalah pilih saya. Dia pangkah orang sana, dia tendang orang sana, dia lompat sana lompat sini. Kerana apa? Pasal dia nakkan tempat minum dekat hotel 5 bintang saja. Rugi kalau di dunia ini bagi orang-orang yang memilih jalan itu. Cukup-cukuplah. Kalau nak bantu rakyat, bantu betul-betul, tapi bukannya untuk menanduk rakyat yang kelaparan ataupun sedang lemah dibaham oleh ekonomi yang ada sekarang. Maka ini seruan Allah pada ayat 26. Pada ayat yang ke-27 Allah menyatakan mereka diberikan campuran pada minuman min tasnim, ya. Tasnim ini dimaklumkan ialah satu campuran, Ustaz, ya. Campuran yang amat sedap. Tak tahu macam mana sedapnya tu, kena sampai ke sana dulu. Tapi poinnya ialah orang-orang Arab merasakan bahawa tasnim ini adalah puncak kepada kemewahan, didambakan, ya, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tapi Allah kata ini hanya diperoleh oleh al-muqarrabun, mereka yang dekat dengan Allah, ya. Siapa yang dekat dengan Allah? Kalau tadi ayat yang ke-21 kita tahu muqarrabun itu adalah malaikat, tapi di sini adalah orang-orang yang mengikut kepada perintah wahyu yang disampaikan oleh malaikat, iaitu orang-orang abrar sebentar tadi. Innal ladzina ajramu, bagaimana pula orang yang pendosa? Mereka itu kalau di dunia ini, jadi Allah tukar, Ustaz, ya, situasi. Allah beritahu macam mana orang yang abrar ni dapat macam-macam ini. Rupa-rupanya dia di dunia ini bila nak buat baik, bila dia nak buat ke arah kebaikan, orang yang penjenayah pendosa ini suka gelak kami itu. Itu sebabnya kita kena jaga-jaga. Kita kalau orang cakap baik, jom kita baca Quran, tak payah, aku lebih power, lepas tu gelak. Jangan cakap begitu. Pasal gelakkan pada orang beriman, orang yang buat baik, ya. Ataupun kalau ayat yang ke-30 itu wa idza marru bihim yataghamazun. Bila ada orang beriman lalu ataupun orang buat baik, Ustaz, kan, ajak pergi baca Quran, buat solat, dia buat ya, dia mengerling itu ataupun membuat kedip-kedip mata, begitu, itu namanya yataghamazun. Masyaallah. Ini sifat mereka yang digelar sebagai mujrimun pada ayat yang ke-29. Dan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, bila mereka kembali pada keluarga mereka bergembira, borak-borak pasal apa kejayaan mereka mengenakan pada orang-orang beriman, termasuklah menipu. Itu sebabnya kalau orang bisnes, Ustaz, ya, dia orang Islam tapi suka menipu orang lain, suka kenakan, suka suruh isi borang pada makcik, lepas tu itulah makcik tak bayar 3 bulan, kita potong dia punya telefon, tapi dia kena bayar bil 2 tahun. Sebenarnya orang-orang ini ada masalah iman, Ustaz, ya. Iman bukan sekadar cakap asyhadu alla ilaha illallah,
mesti diterjemahkan dalam transaksi setiap hari. Maka pada ayat yang ke-32 kita nak baca sama-sama apa yang mereka tuduh kepada orang beriman, ya. Padahal Allah membalas balik pada ayat yang ke-33 dan 34. Jadi kita baca ayat 32 hingga 34 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masya-Allah, selalu kita dengar je Ustaz Faz. Ya. Surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin kan biasanya disentuh yang awal-awal tu je. Betul. Jagalah timbangan, jabali sebagainya. Tapi ni banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala perincikan. Masya-Allah, alhamdulillah dapat kita belajar ini. Hatta buat mata-mata macam tu pun Allah sudah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri orang yang diseksa Tapi ni jangan main mata-mata lah Ustaz ya. Jangan buat-buat kedik-kedik gitu kan. Okay. Merendahkan orang kan. Subhanallah. Baik. Jadi insya-Allah kita baca sekali lagi, ibu ayah sekalian, jom kita gemakan ayat 32, 33, 34, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'awhum قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-32, bagaimana orang-orang yang musyrik itu ataupun yang tidak beriman, kurang imannya ini menuduh kepada orang beriman, mereka ini sesat maksudnya. Mereka ni apalah bersemangat sangat, tak nak ikut, peluang ada, tipu je lah kan, ataupun banyak sangat halal haram, mereka menuduh pada orang beriman dalun, ya, padahal mereka sebenarnya yang sesat. Maka apakah yang berlaku? Allah cakap pada ayat 33, padahal orang yang berdosa itu mereka tidak diutuskan sebagai penjaga. Apa pasal pula dia nak pergi menilai orang yang beriman? Yang menjaga hafizin ini adalah malaikat yang kiraman katibin. Orang Islam pun Ustaz ni, kita bukannya nak menjaga orang lain, kita menyampaikan teguran, bukannya sampai kita nak detail sangat. Kerana apa? Kerana itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang berlaku pada orang beriman jika mereka ini dihina? Allah kata pada ayat 34, pada hari itu orang beriman akan ketawa kepada orang yang kufar. Dulu orang kafir yang ketawakan dia, di akhirat orang yang beriman ketawakan mereka, dan mereka ketawa di mana? Di pelamin ataupun sofa-sofa mereka, sambil lihat-lihat, bertanya, orang-orang kafir macam mana? Dah dibalas dengan apa yang diberikan? Itu adalah satu templak daripada Allah pada ayat 36 kepada mereka yang suka menipu dalam kehidupan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, segera jauhi dan sucikan diri dari dosa agar hati tidak tertutup menerima kebenaran. Yang kedua, kita berlumba-lumba melakukan kebaikan kerana kemanisan ganjaran syurga tiada tandingan. Yang ketiga, kita terus mengangkat nilai Islam dalam diri walau ditertawa oleh orang lain, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang ingin memperjuangkan nasib rakyat. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah lagi mulia ini, kami mohon ke hadratmu ya Allah agar diampunilah dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah
menjadi hamba-hambamu yang satu masa nanti dapat duduk-duduk di syurgamu ya arhamar rahimin dengan ahli keluarga kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi orang-orang al-abrar ya, seperti mana yang dimaklumkan sebentar tadi, terus memberi dan terus berbakti. Inilah yang diserukan pada tuan-tuan sekalian untuk terus bersama tabung gerakan Al-Quran pada saat-saat akhir kita di My Quran Time ini. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan ini kita maklum bahawa sebahagiannya sudah pun digunakan untuk membina studio wakaf ataupun infak daripada tuan-tuan untuk persediaan kita Quran Time yang seterusnya. Kita doakan dan kita ucapkan penghargaan, teruskan kita bersama kerana kita tahu kita perlu membuat persediaan menuju kepada hari kemudian. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.